Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mazluman illa nasartah wa la mazluman illa nasartah wa la mazluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mukadimahkan dengan berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada penghujung tahun 2023 ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk terus dapat mengecapi setahun lagi lah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada tahun hadapan 2024 yang tidak berapa lama lagi akan sampai kepada kita insya-Allah. Jadi kalender tu boleh ambil banyak tak apa, boleh bagi kat jiran tetangga. Habiskanlah tu. Sebab yang ni diamanahkan pada saya untuk tolong edarkan daripada Pondok Muallim Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Jadi kita sambung lagi pengajian kita tentang faraid ini sampai muka surat mana lah? Baru belajar. Sampai muka surat? Muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ke-7. Ahli waris manakah yang layak menerima dengan kadar 2/3? Ini dah baca. Dah baca? 7 belum. Soalan ke-8. Jadi soalan sebelum soalan ke-9. Oh, tak apa. Soalan 10 dah. Jadi 9 dah ha. Soalan ke-11. Soalan ke-12. Pulak dah. Okey, soalan ke-12. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi seorang ayah? Sebelum ni kita dah belajar ataupun kita dah sebut tentang kadar-kadar tertentu yang syarak telah tetapkan dan ahli waris yang menerima kadar tersebut. Sekarang ni saya mensyarahkan pula ataupun mendetailkan kembali seorang-seorang kadar yang layak dimiliki oleh seseorang ahli waris. Baik, berapakah kadar yang layak yang diterima oleh bagi seorang ayah? Seorang ayah layak menerima pewarisan daripada harta yang ditinggalkan oleh anaknya dalam 3 keadaan ayah. Iaitu pertama, mendapat 1/6 jika anaknya mati dan meninggalkan zuriat. Jadi ayah akan mendapat 1/6. Ayah ni mesti ayah kandung. Ayah tiri tak dapat, ayah angkat tak dapat, ayah susuan pun tak dapat, ayah mertua pun tak dapat, ayah jiran lagi tak dapat. Jadi mesti ayah kandung kita baru dapat pusaka. Yang pertama, 1/6 jika anaknya mati dan meninggalkan zuriat. Tak kira zuriat laki-laki ataupun perempuan, maka ayah tamanya akan dapat 1/6. Yang kedua, ayah mendapat 1/6 plus baki dan baki jika anaknya mati dan hanya meninggalkan zuriat perempuan sahaja. Jadi dapat 2 kali, 1/6 sekali, baki kalau ada dapat pula sekali lagi pada ayah. Jadi ayah ni untunglah dapat banyak. Tapi banyaknya ayah dapat bukan bermakna untuk berfoya-foya. Tapi selaku ayah, dia bertanggungjawab. Maknanya datuk lah. Dia bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan cucu-cucunya jika masih lagi bawah umur atau masih lagi memerlukan penjagaan. Yang ketiga, mendapat secara asabah. Asabah iaitu mengambil semua harta anaknya jika hanya ayahnya waris tunggal. Mamat mati ataupun minah mati, ada ayah je, tak ada waris lain, maka ayah akan dapat semua harta mamat ataupun minah tadi.
atau mengambil baki setelah diberikan kepada waris lain. Contoh, kita ada mak, kita ada ayah. Mak akan dapat 1/3 kalau si mati tidak ada zuriat dan tidak ada adik-beradik lebih daripada seorang. Maka dapat kat mak 1/3. Baki dapat pada ayah semuanya 2/3. Walaupun nampak banyak ayah dapat, jangan ibu-ibu merasa kecewa. Tak? Sebab saya mengandung, saya menjaga malam-malam ayah tidur je. Saya yang bangun buat susu, bagi susu. Ayah nak susu pun saya bagi susu semua. Punya bagusnya mak, tapi tetap tak dapat lebih daripada ayah. Ayah dapat lebih sebab duit mak tu simpanlah. Berhabiskan duit ayah tu. Itu maksud dia. Jadi kat sini 1/6 ialah bagi ayah dan 1/6 baki juga untuk ayah, dan semua harta pun untuk ayah juga dengan syarat-syarat tertentu. Siapa pernah dapat? Tak pernah, sebab perempuan Pak pun tak kahwin lagi. Soalan ke-13. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi seorang ibu? Ni ibu-ibu sekalian kena dengar betul-betul. Seorang ibu akan layak menerima pewarisan dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya dalam 3 keadaan. Betul, puan aja. Semuanya ibu kandung. Ibu-ibu lain tak dapat. Yang pertama, mendapat 1/3 pusaka jika sekiranya anaknya yang mati itu tidak meninggalkan zuriat atau tidak mempunyai adik-beradik lebih daripada seorang. Maka ibu dapat 1/3. Mamat mati, dia ada mak. Mak dapat 1/3. Tengok mamat ni ada adik-beradik tak? Ada, seorang je adik-beradik dia. Maka mak juga dapat 1/3 juga. Tapi kalau ada 2 adik-beradik, mak tak dapat 1/3. Mak akan dapat nombor 3, 1/6. Dan tidak ada zuriat. Mana mamat mati atau minah mati tidak meninggalkan zuriat, maka mak dia akan dapat 1/3 daripada harta dia. Yang kedua, mendapat 1/3 baki. Yang tadi plus baki, dia ada beza plus baki dengan 1/3 baki, dia ada beza. Macam mana bezanya? Ianya khas dalam permasalahan yang disebut sebagai masalah al-umriyatain, iaitu jika anaknya mati dan mempunyai waris dalam 2 situasi ini saja. Yang pertama, seorang tu mati, dia meninggalkan suami, dia meninggalkan ayah, dia meninggalkan ibu. Suami, ayah, ibu. Ataupun seorang tu mati meninggalkan isteri, ayah, ibu. Tu je waris dia, tak ada waris lain. Maka pada waktu ni, ibu tu akan mendapat 1/3 baki. Macam mana 1/3 baki? Sebagai contoh macam ni. Isteri, dia ada isteri, dia ada ayah, dia ada ibu. Ni waris dia. Maka isteri dapat 1/4. Ayah akan dapat baki. 1/3 baki ni maksudnya apa? 1/3 baki ayah ke baki apa? Maka ulama sebut, sebab sini 4 kan, kita ambil 4 sini. 1/4, 4. 1/4, 4. Baki dia berapa? Baki berapa? 4/1 baki berapa? 3. Jadi 1/3 baki, 1/3 daripada 3. Maknanya berapa? 1/3 darab 3. 1 lah. Maka ayah dapat 2. Itu masuk 1/3 baki. Itu mana 1/3 baki. Baki sini maksudnya baki daripada setelah ditolak bahagian isteri. Itu masuk baki. Ni masalah ni jarang-jarang berlaku. Jarang sangat orang mati, dia cuma ada isteri, ada ayah, ada ibu. Terus tu kita sebut tiga jenis ni je. Sama ada isteri, ayah, ibu, suami, ayah, ibu. Itu masalah namanya masalah al-umriyatain. Tetapi jika sekiranya kat sini isteri ada, ayah ada, ibu ada, dan dia ada pula kat sini 2 abang. Bila ada je waris yang lain, automatically mak tak akan dapat 1/3 baki. Mak akan dapat kat sini berapa? Sebab ada 2 abang, mak akan dapat 1/6. Bila jadi 1/6, dia jadi lain lah pula kes ni. 1/6 dengan 4, kita ambil 12 yang boleh masuk.
4 darab 3, 12. 6 darab 2, 12. Abang takkan dapat apa-apa. Sebab apa abang tak dapat apa-apa? Sebab ayah ada. Walaupun abang tak dapat apa-apa, dia telah bagi efek pada mak ni, sepatut mak dapat 1/3. Tapi sebab ada 2 abang, mak dapat 1/6. Sebab ada ni. Walaupun dema tak dapat. Maka 3 tambah 2, 5. 12 tolak 5, 7. 7 dapat pada bapak. Bapak banyaknya, bapak dapat tak? Jadi bapak dapat banyak. Tapi jangan risaulah, sebab saya sebut tadi, memang bapak dapat banyak, tapi bukan untuk dia semua. Dia tanggungjawabnya besar. Yang ketiga, yang nombor 2 tu jangan risau, sebab dia jarang berlaku kes tu. Cuma kalau berlaku, itulah kadarnya 1/3 baki nama dia. Yang ketiga, 1/6. Yang biasa, yang 1 nombor 2 itu biasa berlaku, iaitu mendapat 1/6 pusaka jika sekiranya anaknya yang mati itu mempunyai zuriat atau mempunyai adik-beradik lebih daripada seorang. Jadi kat sini ni berlakunya 1/6 jika si mati itu mempunyai adik-beradik lebih pada seorang atau ada zuriat. Siti mati ada anak seorang, ada ibu seorang, maka ibu dapat 1/6 lah. Automatik 1/6. Siti mati ada cucu, anak mati belaka dia cucu, mak dia pun tetap 1/6. Asalkan ada zuriat bagi si mati, automatically ibu dapat 1/6 pusakanya. Soalan ke-14. Ada soalan tak ibu-ibu sekalian tentang ibu ni? Tak faham? Tak apa, kita tahu kadar dulu. Nanti bahagian kita cerita bab kira nanti. Apa? Baik. Kita tahu kadarnya. Berapa dapat? 1/6. Gitu. Orang tanya berapa yang mak dapat kalau anak dia mati. Kita bertanya siapa waris dia. Tak ada waris, tak kahwin. Siapa lagi warisnya? Warisnya tak kahwin. So, salah jawapannya. Warisnya adik-beradik dia, contoh. Tengok, tanya adik-beradik ada berapa orang? Seorang. Kalau seorang, mak dia 1/3 kita kata. Kalau ramai, mak dia 1/6. Itu okey dah tu. Bak kira nombor 5 lah nanti. Nak kira. Baik, soalan ke-14. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi seorang suami? Seorang suami akan beroleh pusaka daripada isterinya dalam 2 keadaan berikut. Yang pertama, mendapat separuh jika isterinya tidak mempunyai zuriat. Sama ada nikah dengan anak dara, nikah dengan balu ke janda ke, memang tak ada zuriat. Isteri dia tak ada zuriat. Maka suami akan dapat 1/2. Bayang 1/2 separuh. Kalau banyak harta tak apa lah. Seronok, tak ada harta tak ada apa. Separuh hartanya. Kalau duit 1,500,000 milik suaminya. Raya Cina tu. Campur di Bali dengan Christmas sekali. Yang kedua, mendapat 1/4 jika isterinya mempunyai zuriat. 1/4. Kalau isteri ada zuriat, suami dapat 1/4. Tak kira zuriat daripada suami mana. Kalau dia nikah dengan janda ataupun balu, memang dah ada anak, kemudian dia kahwin baru dengan suami baru ni, mati tak ada lama mati juga. Sebab kacau sangat suami, mati. Jadi bila dia mati, maka suami tersebut mendapat 1/4 harta isteri dia. Dan kena ingat ya, hubungan suami isteri ni walaupun tidak bersama, asal akad nikah je sah dia akad nikah, maka kalau mati salah seorang, mereka dapat saling mewarisi antara satu sama lain. Aku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian, sah. Kena serangan jantung, mati suami tu. Dapat isteri tu pusaka. Baik. Soalan ke-15. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi isteri ataupun isteri-isteri? Isteri akan beroleh pusaka daripada isterinya pula, daripada suaminya. Padang kita dah cek banyak kali, dah boleh kalak lagi tu. Isteri akan beroleh pusaka daripada suaminya, bukan isterinya, dalam 2 keadaan berikut. Yang pertama, mendapat 1/4 jika suaminya tidak mempunyai zuriat. Nikah dengan seorang lelaki, lama nikah, memang tak ada zuriat dengan dia. Maka kalau suami itu mati, isteri dia akan dapat 1/4. Kalau seorang 1/4 lah. Kalau 4 orang, 1/4 bahagi 4. Kalau 4 orang.
Kemudian mendapat 1/8 jika suaminya mempunyai zuriat. Tak kira juga daripada isteri mana, asalkan ada zuriat aja. Contoh, suami nikah 4 orang, isteri pertama tak ada zuriat, 2 tak ada, 3 tak ada, nombor 4 dia nikah, setahun lepas tu kembar 5 contoh. Mati suami tu, terkejut. Maka 4 isteri dia itu akan berkongsi 1/8. Bukan yang beranak tu je dapat 1/8. Kamu yang beranak, kamu 1/8. Kema ni 1/4. Tak betul. Semua 1/8. Bahagi 4. Kalau 4 orang. Boleh faham para isteri sekalian? Itu baru orang tanya kenapa sikit sangat bagi isteri. Maka kat sini tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanggungjawab seorang perempuan. Ini dia sudut apa yang disebut oleh para ulama. Orang perempuan ni tanggungjawab dia ke atas diri dia ialah dipertanggungjawabkan kepada wali dia, penjaga dia. Siapa dia? Kalau dah bersuami, suamilah. Kalau suami tak ada, dia akan pergi kepada bapak dia. Kalau bapak tak ada, adik-beradik dia. Tak ada adik-beradik, pakcik dia. Itu konsep sebenarnya dalam Islam. Tapi konsep ni orang tak pakai. Kadang dipandang sebelah mata je. Kalau contohnya seorang suami, isteri tu bernikah dan mati suami dia. Kadang-kadang anak-anak dijaga oleh isteri. Pakcik dia tak tanya khabar, ayah tak atuk tak tanya khabar. Ini masalah yang berlaku. Hakikatnya, sang isteri, dia tak wajib pakai duit dia untuk tanggung anak dia tu. Sebab apa? Wali dia yang sepatut jaga. Tapi hakikatnya tak terjadi. Bila tidak terjadi, orang salahkan Islam. Orang tengok tu banyak dapat, suami dapat 1/2, 1/4. Isteri 1/4. Mana acik? Dia main macam sebab dia salahkan Islam. Tak boleh salahkan Islam. Salahkan orang Islam yang tak reti tu. Tapi kita tak tahu nak macam mana keadaan. Maka kena buat kesedaran lah tentang itu. Contoh dalam kes perceraian. Ramai suami yang kadang-kadang tak bayar nafkah. Siapa tak nafkah, tak bagi langsung nafkah pada isteri dia. Anak-anak, bukan isteri, anak-anak dia. Yang mana wajib diberikan nafkah. Itu tanggungjawab. Bahkan boleh didakwa, boleh masuk penjara suami tersebut. Yang mana tidak memberi nafkah kepada anak-anak bawah tanggungan dia. Dia lepaskan tangan macam tu, Allah akan persoalkan di akhirat nanti. Bukan lepas gitu je. Allah SWT akan persoal di akhirat nanti. Soalan ke-16. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi seorang anak laki-laki? Untuk anak lelaki, mereka akan menerima secara asabah. Asabah kita jumpa dah tadi. Iaitu mengambil semua harta jika dia bersendirian. Ali mati, ada anak lelaki seorang. Tu je waris dia. Ayah mak dia tak ada dah. Isteri pun tak ada lama dah. Ada anak lelaki seorang je. Maka semua harta dia dapat pada anak lelaki. Abang saya yang sulung, anak seorang je lelaki. Lelaki. Anak seorang lelaki pula. Jadi arwah isteri dia pun banyak harta. Alhamdulillah. Dia pun adalah sikit-sikit harta. Semua harta apa anak lelaki. Rezeki lah, rezeki. Tu sebab orang kata faraid ni rezeki. Bukan kita minta, Allah tentukan. Banyak mana kamu dapat dengan hasil daripada usaha ibu dan ayah kamu waktu mereka hidup. Jadi kalau dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sikit, alhamdulillah. Sebab apa? Semua itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mengambil kadar sama rata jika mempunyai ramai anak laki-laki. Mak mati, anak lelaki 8 orang. Duit ada 8 juta. Juta seorang lah dapat. Tak sebut sikit-sikit, ngantuk pula. Sebut banyak sikit. Atau akan mengambil baki jika orang tuanya mempunyai ahli waris yang lain. Contohnya mak mati, dia ada isteri, dia ada anak laki-laki. Maka isteri ambil dulu bahagian dia. Satu berapa? Kalau ada zuriat berapa dapat? Ada jawapan dia kat atas. 1/8. Dapat 1/8 dulu kat isteri. Baki 7/8 semua dapat pada anak laki-laki. Itu maknanya baki. Jadi kalau kita faham asabah ni apa dia? Mengambil semua harta jika solo seorang, atau mengambil baki jika ada waris yang lain. Itu maksud dia. Contoh mak mati, dia ada mak. Isteri tak ada dah. Dia ada mak, dia ada anak laki-laki seorang. Mak dapat berapa? Soalan tadi, sebelah tu. Mak dapat berapa? Mak sekalian. 1/6. Nampak? 1/6. Baki semua dapat pada anak dia. Itu maksud dia. Tu baki, maknanya asabah. Kalau orang tanya, awak belajar bab asabah. Asabah ni maknanya baki ataupun ambil semua harta. Adakah asabah ni untuk laki-laki saja? Tak. Perempuan pun ada asabah.
Siapa kata perempuan dapat sikit, itu penipu besar. Perempuan dapat banyak juga kadang-kadang. Kadang lebih pada lelaki pun dapat. Contoh saya bagi. Mamat mati, dia ada seorang kakak kandung. Dia ada seorang abang sebapa. Kakak kandung. Contoh saya bagi Mak mati, dia ada anak perempuan seorang. Contoh anak perempuan seorang. Dia ada seorang saudara perempuan kandung. Tak kira lah kakak ke kakak ke adik ke, asalkan saudara perempuan kandung. Bapak sama, mak sama. Dia ada seorang ataupun seorang saudara lelaki sebapa, adik-beradik sebapa. Ada beza kandung dengan sebapa. Anak perempuan dapat apa tadi? 1/2 sebab seorang. Saudara perempuan kandung dengan lelaki sebapa, saudara perempuan kandung ni akan dapat baki harta. Yang ni tak dapat apa-apa ni. Bukan setakat lebih, tak dapat terus. Kenapa tak dapat? Sebab diutamakan kandung perempuan. Jika dia ada kat sini, dia macam lelaki dah. Dia ni macam lelaki. Dia akan dapat dia akan dapat dua keadaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala nama sini asabah ni, asabah nanti kita belajar lagi. Asabah ma'al ghairi. Asabah ma'al ghairi, dan dia sangat kuat. Boleh menghalang saudara lelaki sebapa. Sebapa kalau kandung memang tak boleh halang lah. Lelaki sebapa dia boleh dapat. Jadi kalau orang kata perempuan dapat sikit tu tak betul lah. Perempuan dapat banyak pun ada. Kecuali kalau tak ada anak perempuan kat situ. Contoh, mak mati, ada anak perempuan tak ada. Dia ada saudara perempuan kandung seorang, saudara sebapa seorang. Waktu tu saudara perempuan kandung akan dapat 1/2, baki dapat kepada lelaki sebapa tadi. Dia ada perbezaan hukum kat situ lah. Baik. Habislah tentang anak laki-laki. Faham ke tuan-tuan sekalian? Kena faham ni, anak laki. Soalan ke-17. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi anak perempuan? Tadi anak laki-laki, ni anak perempuan. Anak perempuan mereka akan menerima dengan 3 keadaan. Yang pertama, menerima separuh jika seorang dan tidak mempunyai adik-beradik lelaki yang akan mengasabahkannya. Apa makna mengasabahkannya? Tengok sini Contohnya, mak mati, dia ada seorang anak perempuan, dapat separuh lah. Syaratnya, tak ada anak laki-laki. Kalau ada je anak laki-laki ni akan mengasabahkan anak perempuan. Maksudnya, mengambil bersama-sama dengan anak laki-laki, dia tarik perempuan tu bersama dengan dia, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu maknanya mengasabahkan. Ini sebab dia 2-1. Ustaz, seronok tak ada anak lelaki, Ustaz? Tak seronok juga. Jangan itu. Ada 2 lagi seronok lah. Alhamdulillah. Tapi kalau ditakdirkan memang ada anak perempuan je, tak ada anak lelaki, maka kalau seorang 1/2. Anak perempuan tu dapat. Tak dapat semua ke Ustaz? Tak dapat semua. Separuh lagi dapat tengok je. Yang kedua, menerima 2/3 jika mereka ramai. Kalau seorang 1/2, kalau ramai 2/3. Dan tidak mempunyai adik-beradik lelaki yang akan mengasabahkan mereka. Tu faham macam saya ada kakak 2 orang, ada 2/3 lah dapat kepada dia. Kalaulah kami tak ada 5 adik-beradik lelaki, tapi sebab kami lelaki yang ada, dia takkan dapat lah. Yang ketiga, menerima sebagai asabah bil ghairi, iaitu menjadi asabah disebabkan wujud bersama mereka adik-beradik lelaki. Maka ketika ini bahagian anak lelaki adalah menyamai 2 bahagian anak perempuan. Rujuk surah An-Nisa pada ayat 11. Allah kata yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzin unsayaini. Allah telah tetapkan dan Allah telah wajibkan dalam urusan pembahagian harta pusaka kamu bagi laki-laki menyamai 2 bahagian anak perempuan atau 2 bahagian perempuan. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, tapi kelebihan itu datang dengan tanggungjawab, bukan kelebihan saja, tapi tanggungjawab pun ada untuk menjaga kepentingan adik-beradik dia juga.
Saya ulang banyak kali dah, bahawa iaitu anak laki-laki, adik-beradik laki-laki walaupun dia dapat duit yang banyak lebih daripada adik-beradik perempuan, tapi tanggungjawab dia tidak lepas daripada adik-beradik perempuan dia. Ada soalan tak anak-anak perempuan sekalian? Ada soalan? Kalau anak perempuan tu kan ada, kalau seorang kakak ada seorang anak perempuan kan, Ya, ya. tapi dah siap dan membuat untuk dia, adakah hak, ada hak tu kuasa atau kuasa lain untuk mencaikan dia kan? Baik, terima kasih. Kalau wasiat, contoh saya kat wasiat, saya wasiat pada anak perempuan saya, semua harta dapat kat dia. Contohnya tu. Adakah boleh wasiat macam tu? Jawapannya, boleh buat. Tapi tak boleh nak laksanakan tanpa izin waris yang lain. Tanpa izin waris. Sebab Nabi kata, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Anak perempuan kita ahli waris. Kita pun buat wasiat. Nabi kata, la wasiyata. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Illa, kecuali, an yujizal warasah. Waris-waris lain setuju. Adik-beradik kita setuju, boleh on wasiat bagi semua tadi. Tapi kalau mereka tidak bersetuju, macam mana jadinya? Maka kalau mereka tidak bersetuju, maka wasiat tersebut kembali pada faraid lah. Anak perempuan kalau seorang, 1/2. Kalau ramai, 2/3. Ha? Ada satu lagi, namanya hibah. Namanya hibah. Hibah ni, kita beri terus kat dia. Tukar nama terus kat dia. Itu namanya hibah. Cuma, beware. Berhati-hati. Jangan kita hibah siap-siap ni sebab tak nak bagi kat adik-beradik kita. Ini masalah. Walaupun hibah tu sah, ni kita sebut bab hukum Kalau hibah, walaupun hibah tu sah, kita nak bagi kat siapa? Ikut suka kita lah. Harta kita bukan Ahmad Al-Bab yang punya. Ini kita punya. Jadi, kita nak bagi juga kat anak kita. Bagi tak apa, sila bagi. Cuma jangan simpan niatlah hati, aku bagi kat anak aku sekarang, supaya adik-beradik aku tak dapat harta aku. Kalau yang tu, niat tak betul. Hibah tu sah, niat tak betul. Jadi kalau pada saya buat atau wasiat ya. pada anak perempuan saya kan. Jadi maknanya kalau saya meninggal, kalau adik-beradik lelaki saya ada hak atas harta saya lah. Okey, kalau wasiat memang betul ada hak, masih ada hak. Tetapi kalau adik-beradik kata bila tengok wasiat tu, tak apalah dah kak dah wasiat dah, kami setuju, on. Tapi kalau ada masalahnya, kalau tak setuju sebab dia ada satu enactment bagi wasiat ni, dia kena pengesahan wasiat satu, persetujuan wasiat satu. Wasiat ni yang kita faham dari sudut Islam, bukan sivil Islam, bila kita buat wasiat, selagi mana kita hidup, wasiat tu tidak berfungsi langsung. Kita boleh ambil, koyok, buang, tarik balik, tak ada masalah. Tetapi bila mana kita mati saja, wasiat tu laku. Cuma kelakuan ke benda? Lakunya wasiat itu, dia tertakluk dengan hukum. Kalau wasiat kepada ahli waris, mesti kena mendapat persetujuan semua waris. Tapi kalau kita wasiat kepada bukan waris, dia tertakluk pada 1/3 maksimum. Contoh, Ajah ada anak angkat seorang. Ajah kata nak bagi ke anak angkat separuh harta, wasiat. Adik-beradik tak setuju. Walaupun mereka tidak bersetuju, tidak membatalkan wasiat. Dia akan turun kepada 1/3 maksimum saja. Tapi tentang waris yang dapat faraid, tiba-tiba kita buat wasiat untuk dia, bila mana ada waris tak bersetuju, maka kita kena refer balik kepada faraid tadi. Nah, tu keadaan ni lah. Jadi, cuma saya nak sebut sini tentang hibah tadi. Kalau kita niat untuk beri pada anak, sebab kita nak tengok dia dapat harta kita masa kita hidup, maka tak apa niat tu lah. Cuma jangan niat, dalam niat tu ada niat lagi. Umpama mimpi, dalam mimpi. Sebab dalam niat kita ni ada hati kecil lagi. Hati kecil tu yang Allah pandang tu sebenarnya. Jadi sebenarnya gitulah, istighfar dulu macam mana tengok. Cuma ada hibah ni banyak jenis, Puan Ajah. Dia ada hibah mutlak. Hibah mutlak ni kalau tanah, kita pergi jawab tanah, tukar nama. Tu mutlak, terus kita serah. Satu lagi hibah bersyarat. Buat dokumen hibah. Iaitu bila mana kita mati, harta tu baru dapat kepada anak-anak kita. Jadi itu kena buat dokumen hibah lah. Kena cari mana-mana peguam yang berautoriti ataupun pihak-pihak yang bagus-bagus, yang amanah ni, untuk jadi sebagai wasi pemegang amanah kita dulu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Seorang bapa. Kalau tu meninggal, Ya, macam mana? dia ada anak angkat. Benda sekali lagi, bapa? Macam bapak saya meninggal. Bapak saudara Dia ada anak angkat tu bilkan dia. Ya. Dulu-dulu kan.
Ya. Ni anak-anak saudara lain tu Tak dapat. dapat dah anak yang macam mana juga? Baik, terima kasih. Saya sebut tadi, yang pertama saya respon pada yang bankan nama bab saudara. Yang pertama, kalau kita tahu benda ni, kita sebutlah kalau kita tahu sekarang. Dulu mungkin tak tahu. Sekarang kalau tahu, kena ubah cepat-cepatlah. Sebab membankan kepada bapa angkat hukumnya haram. Yang pertama. Yang kedua, yang tak tahu tak apalah. Bab kata orang Sungai Teluk Intan, let bygone be bygone lah. Afallahu amma salah. Moga Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, dia hibah pada anak angkat dia saja, tak bagi pada anak-anak saudara lain. Hibah tadi saya sebut tadi, sah, hibah tu sah. Cuma dalam Islam, hibah yang tidak adil, hukumnya, mazhab kita, makruh. Makruh ni Allah tak suka. Ada orang kata makruh je Ustaz. Betul, makruh je Ustaz. Tapi makruh ni, Allah tak suka. Bila Allah tak suka, tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan kepada perkara itu. Tak ada keberkatan. Jadi Hajah tanya tadi, macam mana keadaan kalau dihibah pada anak angkat dia seorang, itu hak dia masa dia hidup. Jadi tak ada rezeki lah anak saudara lain sebab dapat pada anak dia seorang. Tak ada rezeki lah. Tapi tak adil. Tak adil maksudnya makruh lah. Tak dosa makruh ni. Kalau buat sekali, tapi banyak kali boleh jadilah. Cuma dia akan mencapai tahap haram. Kalau dia buat satu perkara memang untuk menzalimi waris yang sah. Kalau dia niat, aku tak nak bagi, aku benci kat dia tu, tak nak bagi contoh. Hibah tu sah, tapi perbuatan dia haram. Haram ni dapat dosa lah. Itu. Kita harap benda tu dia hibah sebab kasih sayang anak-anak kan, anak angkat. Walaupun anak angkat sebab jaga pada kecil lagi, berapa kali angkat dah tu maknanya, mama dapat layak lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan lagi tak? Ya aja. Bagaimana caranya ya? Kalau kita dapat hibah, Ya. sebab dia katakan kita tak boleh buat hibah lebih daripada 1/3 daripada apa yang kita ada. Betul tak? Tak. Hibah tidak tertakluk. Tak ada minimal, tak ada maksimal. Wasiat saja. 1/3. Cuma wasiat saya sebut tadi, wasiat kena berhati-hati. Wasiat kepada waris kena berhati-hati. Wasiat kepada bukan waris tak apa, itu maksimum 1/3. Kepada bukan waris pun 1/3, kepada waris pun 1/3. Cuma waris tertakluk pada hukum lah. Kalau kepada waris, mesti semua waris setuju. Kepada bukan waris, jangan lebih 1/3. Itu je. Cuma hibah tidak ada maksimum, minimum. Cuma hibah nak bagi masa kita hidup, itu terbaik. Cuma hati-hati sebab macam saya cerita pada tuan-tuan jutawan fakir yang dekat Melaka tu kan. Duit 7 juta ada dalam simpanan dia. Bila dia hibah semua pada anak-anak, anak-anak hambat dia keluar pada rumah. Dia tarik habis keistimewaan sebagai seorang ayah. Jadilah ayah tu jutawan tapi fakir. Jutawan fakir. Jadi keterikatan amanah tu kena ada lah. Kena buat gitu. Perjanjian dan sebagainya. Sekarang ni contoh dalam bank, dalam tabung haji, kita ada hibah amanah. Hibah amanah kan tabung haji sekarang. Kalau di KWSP tak ada hibah amanah. Penama dalam KWSP adalah wasi pemegang amanah. Pemegang amanah. Hibah amanah, kita buat nama dia, kalau kita mati, dia automatik dapat semua ke dia. Tu kalau nak buat gitu di sudut simpanan, buat macam tu lah, cukup. Dalam tabung haji, boleh buat hibah amanah. Tapi pelik juga sekarang sebab hibah-hibah ni asalnya tak ada amanah ke, bersyarat ke. Yang pertama mutlak je, hibah mutlak. Cuma sebab hukum zaman sekarang. Kalau bagi mutlak, dia telannya pula mak ayah dia. Kalau bagi bersyarat, tunggu pula mak ayah mati. Dia doa pula supaya mak mati cepat. Contoh. Ayah mati cepat. Ni keadaan berlaku. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita doakan moga-moga anak-anak kita semuanya baik-baik belaka, alhamdulillah. Berapa kadar pusaka yang layak bagi cucu? Dan apakah syarat-syaratnya? Bagus. Macam contoh, kita ada cucu kan. Kita jaga cucu. Cucu pula cucu pertama. Tak? Cerah pula kulit macam-macam lah. Tak? Kemudian kita sayang benar kat dia. Walaupun kita sayang sangat kat dia, kalau kita mati, cucu takkan dapat apa-apa. Kecuali kita wasiatkan. Kalau anak-anak kita masih ada, cucu takkan dapat apa-apa. Tapi kalau kita buat hibah atau wasiat, akan dapat pada cucu tadi. Baik, cucu lelaki atau perempuan akan menerima pusaka sama seperti anak lelaki atau anak perempuan menerima pusaka, cuma dengan beberapa syarat yang penting. Yang pertama, cucu tersebut sama ada lelaki-lelaki ataupun perempuan, mestilah anak kepada anak lelaki si mati saja. Tu kena sedar. Cucu kita ramai. Kita ada anak perempuan, ada anak lelaki-lelaki.
yang layak terima pusaka kita kalau anak-anak kita semua mati, mesti anak daripada anak lelaki saja. Anak pada anak perempuan tak dapat. Bila tak dapat, kita nak buat apa? Kita buatlah wasiat ataupun hibah tadi. Tu jangan lupa yang tu. Tapi jaranglah biasanya anak-anak semuanya mati awal ni. Biasa mak ayah mati awal pada anak-anak, biasanya lah. Dia punya adatnya begitu. Tapi kalau Allah takdirkan, contohnya kematian serentak, mati dalam kemalangan, mati dalam kebakaran, gempa bumi, banjir dan putih beliung, COVID-19, macam-macam lah. Okay, semua itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan banyak berlaku dekat-dekat dengan raya, ramai orang accident, mati satu keluarga tu semua tidaklah banyak, tapi suatu sebagai ibrah, pengajaran pada kita. Ini berlaku jika bapa mereka mati sebelum datuk atau nenek. Dapatlah cucu tu. Kalau mati sebelum datuk atau nenek, tapi dengan syarat juga. Mestilah ayah dia satu-satunya anak lelaki keluarga tu. Tapi kalau ayah dia tu ada lagi abang long, abang ngah, ada belaka lagi, maka bila mati ayah sebelum datuk pun cucu memang takkan dapat apa-apa. Sebab tak dapat apa-apa sebab dihalang oleh pakcik dia. Ini kalau mati sebelum datuk ataupun nenek. Cucu juga layak menerima pusaka jika ibu atau bapa, ni ibu atau bapa mereka mati selepas datuk. Datuk mati, tak sempat dapat reta pada mak ataupun ayah dia, mati pula mak dengan ayah dia. Ni kalau kes berlaku umur-umur panjang lah. Tak. Maka cucu akan mengambil hak yang sepatutnya diterima oleh ibu atau ayah mereka. Macam baru ni ada orang tanya saya, dia ada duit sewa, patutnya dapat kepada 4 orang. 4 orang. Harta atuk turun pada 4 anak. Setiap seorang dapat rumah sewa 200. Mati seorang. Dia tanya, adakah dapat kepada waris-waris dia? Kata dapat lah. Sebab dia dah dapat hak 200 tu. Jadi bila dia tak ada, turun pada isteri dia pula. Turun pada anak-anak dia pula. Itu namanya kematian berlapis. 200 pecah pula. Berapa banyak orang tu? Mati pula seorang ni, pecah lagi. Itu yang kita kata kes kematian berlapis-lapis tu. Panggil kek lapis Sarawak sedap lagi. Kalau kematian berlapis macam ni, seksa. Saya pernah pergi ke Melaka ceramah. Biasalah kalau kita tanya ada soalan tak perempuan, tak ada. Semua tak ada, macam hebat Melaka. Bila kita nak balik, disekat pintu kereta. Ustaz, saya sebenarnya nak tanya, tapi malulah, seganlah. Biasalah. Orang Melayu memang terkenal. Saya belajar di Mesir dulu. Kalau doktor tanya, siapa-siapa ada soalan, al-aindakum mushkilah, kamu ada soalan tak? Orang Arab ni sampai atas meja angkat tangan. Anak-anak ya doktor. Orang Melayu duduk bawah meja, penakut nak tanya soalan. Punya penyegan. Suruh tanya je siapa ada soalan, bukan. Dia suruh kita tanya. Tak, kalau ada soalan boleh tanya, tapi tak nak tanya. Jadi, bayangkan, duit sewa rumah dia dalam 300 lebih je. Warisnya banyak. Saya kira-kira, dapat sekitar RM3.50 gitu je seorang. Waris dia. Saya tanya, sampai bila nak buat macam ni? Dia kata sampai bila-bila lah, sebab mak dah wasiat. Rumah jangan jual. Pakailah sampai bila. Saya kata wasiat tu tak guna tu, wasiat tu. Tak, bukan boleh dicampur. Wasiat tu tak dilaksana pun tak apa. Kenapa tak dilaksana pun tak apa? Sebab wasiat tidak yang wajib. Bukan wasiat wajib, bukan wasiat sunat pun. Bahkan wasiat tu boleh sampai makruh. Tak, makruh sebab apa? Nyusah ke waris. Tapi sebab waris taat. Bayangkan kalau yang RM3.50 ni dapat, dia pula mati. Gambarnya 50 sen, 35 sen dapat macam tu. Jadi letih lah. Kalau banyak tak apa, tapi kalau sikit-sikit letih. Saya kira pun letih hari tu. Sikit benar dapat pada dia. Ya aja. Contohlah. Ya. Ada satu rumah memang dah tukar pada nama adik. Ya. Cuma hak dia lah. Tapi memang dah dijanjikan bagi sama rata lah. Tapi dia baru bayar, katalah baru bayar separuh. Tapi dia tak duduk rumah tu, maka disewakan. Jadi sewa dia tu hak dia ke ataupun adik-beradik dia ada hak lagi? Rumah dia memang tukar nama dia. Rumah tu kira dia beli. Dia beli rumah tu. Tapi dia tak bayar habis lagi. Ya. Dia baru bayar pun sikit kan. Tapi dia tak duduk rumah tu. Dia sewakan rumah tu. Sebab dia tak ada duit lagi nak balance tu kan. Jadi duit sewa tu
hak dia ke ataupun adik-beradik ni ada hak? Baik, bila kita dah jual kepada seseorang, kira hak orang pembeli itulah rumah tu. Sebab kita dah berlaku proses jual beli. Walaupun tak habis bayar lagi, hak dia dah tu. Walaupun tidak sempurna hak, tapi kita dah berlaku jual beli. Contoh, kita beli rumah dengan kerajaan, contoh. Loan kerajaan. Rumah tak habis bayar lagi. Kita buat rumah sewa rumah tu. Adakah kena bayar ke kerajaan? Tak ada. Dapat pada tukang beli tu lah. Gitulah maksud saya. Jadi maksudnya, dia milik kepada adik tadi tu. Dan yang baki hutang suku ni lain. Kecuali kalau rumah tu rumah pusaka tetap sebagai kekal rumah pusaka, betul kena fara'i lagi kepada adik-beradik yang ada. Sebab itu dah berlaku proses jual beli. Wallahu a'lam. Ustaz, satu soalan. Ya je. Bapa saudara saya, Bapak saudara adik-beradik 4 orang. Dia kahwin tak ada anak. Kemudian adik dia kahwin tak ada anak. Adik yang nombor 3 kahwin, ada anak, semua anak meninggal. Allah. Yang nombor 4 itu mak saya. Ya. Dan mak saya anak lelaki dah meninggal. Tinggal saya seorang. Allah. Mana harta? Allah. Pak saudara tu hidup lagi? Pak saudara hidup? Tak ada. Macam ni, okey, ulang. Dah lama meninggal. Ulang sekali lagi ya. Bapa saya, bapa saudara. Yang pertama bapa saudara. Ada harta. Dia ada harta. Masa dia meninggal, siapa adik waris dia? Masa dia tak ada anak. Dia dah, isteri dia ada masa dia meninggal. Isteri dia ada. Sekarang isteri dia meninggal dah. Tak lama lepas tu isteri dia pula meninggal. Oh, sudah. Harta tak bagi lagi. Tak bagi lagi. Bahaya tu. Itu tak ada. Lepas tu anak adik yang kahwin pun tak ada anak. Stop. Ya, saya tulis sini lah. Menarik soalan ni. Baik. Kita katakan nama dia Haji Mat. Dia mati. Waktu tu dia ada isteri, betul? Kemudian dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia laki perempuan? Isteri mesti laki, perempuan, tak bukan laki. Tidak. Haji Mat ni pak saudara. Ya, tinggal adik-beradik 3 orang tu siapa? Laki ke perempuan? Perempuan kahwin tak ada anak. Semua perempuan, tiga-tiga tu. Tiga-tiga tu pula. Semua saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung. 3 orang. 3 orang. Baik. Haji Mat mati, waktu tu isteri ada, adik-beradik perempuan ada. Ni dapat 2/3. Dan itu dah meninggal. Sekejap, tunggu dulu. Ni 1/4 dapat. Jadi kalau 4 ni kita ambil 12 lah. 4 darab 3, 12. 2/3, 8. 8, 10, 11. Ada 1 baki ni, Baitul Mal punya. Pakcik ada? Pakcik. Ni pakcik dah ni. Tok ada, Tok. Adik-beradik Tok. Tak ada. Baitul Mal. Mudahnya Baitul Mal lah. Baik. Cuma 8 dengan 3 tak boleh bagi. Boleh bagi tak 8 dengan 3? Boleh kalau pakai kalkulator. Tapi tak nak kalkulator. 12 kena darab 3. 3 orang ni. 1, 2, 3. 36. Kalau suami dia meninggal, dia turun ke sini pula. Satu akan dapat 2/3 kat 2 orang adik-beradik ni. Baki Baitul Mal dapat. Jadi letih. Itu sebab kalau ajar dapat kesan. Siapa nak harta tu harta apa? Apa yang harta?
Saya Aku jawab lagi. Cepat keluar hukum. Mana lagi? Tiba-tiba dapat macam tadi RM3.50. Okeylah lepas. Cuma itu saya sebut pada puan-puan najah sekalian, kalau ada masalah pusaka jangan tangguh-tangguh. Dan bila mana ada adik-beradik cakna dalam isu ni, kita bagi kerjasamalah pada mereka, sebab benda ni takkan selesai tanpa kerjasama. Jadi sekarang ni suruh anak-anak saudara tolong urus, anak saudara belah abang, anak-anak abang. Sebab dia banyak kot tu. InsyaAllah. Baik, seterusnya cucu. Soalan terakhir, soalan ke-19. Berapakah kadar pusaka yang layak bagi seorang datuk? Nah, ni datuk ni bukan datuk bergelar ni. Datuk ni namanya datuk ayah kepada ayah. Si mati sahaja. Ayah kepada mak tak dapat. Ayah kepada ayah dapat. Datuk akan menerima pusaka sama seperti mana seorang ayah menerima pusaka, kecuali mereka tidak boleh menghalang adik-beradik daripada menerima pusaka. Ayah dia boleh halang sebab datuk mengambil tempat ayah kalau ayah tak ada. Tapi kedudukan datuk tak sama macam ayah walaupun mengambil alih. Sebab ayah boleh halang adik-beradik daripada dapat, datuk tak boleh. Contoh Mamat mati, dia ada adik-beradik 3 orang. Ada datuk seorang. Kalau Mamat ada ayah, adik-beradik langsung tak dapat. Ayah je dapat. Tapi kalau sebab ayah dah tak ada, cuma datuk tu panjang umur, exercise, pusing tamat hari-hari nak. Subuh tak mari subuh nak. Dia pusing tamat je kerjanya. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, datuk tu dapat pusaka, adik-beradik pun dapat. Dalam faraid, pewarisan datuk dengan adik-beradik lah tajuk yang paling susah sekali bagi saya lah. Sebab dia banyak term. Dia banyak, kadang-kadang 1/3, kadang-kadang muqasamah, kadang-kadang macam tu macam ni, banyak benda. Kadang kena tengok situasi. Jadi yang tu kena pandukan kita lah. Hakim-hakim pun lupa rasanya, bukan saya seorang lah. Benda ni tengok teori dia pula. Jadi nak tanya satu Ustaz. Ya. Contohlah. Betul lah. Katalah suami mak bapak dia meninggal, jadi adalah harta ketubuhnya. Suami cakap dia tak naklah harta tu. Macam hasil dari tanaman semua, dia kata dia tak nak bagi adik-beradik. Lepas tu suami pula meninggal. Isteri dan anak ni ada hak tak bila suami meninggal? Sebab suami yang cakap dia tak nak semua tu. Ada kata bagilah adik-beradik dia. Suami, jadi hak tu isteri dengan anak-anak tu ada hak tak atas apa yang ditinggalkan tu? Kepada dia salah satu dia untuk dah. Mula-mula kena daripada hasil tanaman. Baik, yang pertamanya tengok
penolakan tu totally ke macam mana? Dia kata, adakah dia melepaskan hak ke atas tanah ataupun ke atas sewa saja? Sewa tanah tu. Kena tengok sikit. Contohnya saya tak nak rumah ni. Saya tak nak duit sewa rumah. Tapi rumah ni tetap saya punya. Duit sewa je tak nak. Kena tahu yang tu, terma tu. Tapi saya cakap dengan suami saya, adik-beradik ini bukannya susah. Adik kan dia nak bagi ni. Kita pun ada juga macam ni. Dia kata tak, dia ada niat nak dia tak nak ambil apa kata ni lah. Tapi katalah contoh meninggal, saya dan anak-anak ni boleh tuntut tak daripada hasil baik. Faham. Jadi saya sebut tadi macam itulah. Kalau jika sekiranya dia lepaskan hak tu, maksudnya dalam istilah faraid namanya takharuj, keluar daripada pemilikan. Memang dia tak nak tanah tu, contoh. Memang langsung dia kata, aku tak nak tanah ni. Bila disebut aku tak nak tanah ni, automatik dia telah serahkan pada ahli-waris. Takkan dapat apa-apa lah. Cuma dia jelas dia punya penyataan tu, dia tak nak sewa hasil tanah sajakah ataupun sekali dengan tanah tu sekali. Ni kena tengok itu. Kalau dia kata aku tak nak dengan tanah, dengan semua tak nak, maka isteri tak dapat apa-apa lah. Walaupun cakap mulut. Tapi saksi tu kena adil lah. Kena maklumkan waktu bicara kuasa tu. Baik. Datuk akan menerima pusaka sama dengan seorang ayah menerima pusaka kecuali mereka halang dia. Datuk menerima pusaka ialah layak menerima dari cucunya. Bapak mati. Kalau ibu hidup, bapak hidup, nenek dapat tengok saja. Tak dapat apa-apa. Faham tak? Jadi nenek-nenek sekalian, kalau dia dah berjadi nenek lah, jarang nenek dapat pusaka cucu ni, jarang. Dapat tengok tu biasalah, tapi jarang dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Saya nak bagi pengumuman sikit. Yang pertamanya, saya dah khabar pada Kak Moni semalam. Malam ke tadi? Pagi tadi. Saya ada bawa tabung, cuma tak bawa lah kereta tabung tu. Tabung untuk kompleks pernikahan Baitul Diyak. Banyak aktiviti pada tahun 2024, antara yang terkini pada 20 hari bulan. Kalau siapa berkesempatan lah kot nak mari sekali lagi ke Baitul Diyak, kita didatangi oleh Ustazah Asma Arun dan juga Ustaz Abdullah Khairi dan Piyuyub. Jadi ada forum perdana Ehwal Islam pada 8.40 malam sehingga pukul 10 malam dekat sana. Jadi siapa berminat untuk datang, jemputlah datang ke sana insyaAllah. Pada bulan Januari, 20 Januari, hari Sabtu. Kalau ada siapa nak pergi ke sana, setakat ni ada dah sebuah bah daripada muallim nak mari. Mocik-mocik sana nak mari. Wallahualam jadi kedak. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kedua, ada kismis yang diminta itu. Saya dah bawa dah kismis tersebut. Dan juga ada sedikitlah jualan kokotin dengan tin white coffee tu insya-Allah. Jadi untuk kismis tu jualan untuk Baitul Diyak, kokotin semua tu untuk kelangsungan hidup saya lah sekeluarga. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Selamat menyambut tahun baru 2024. Moga-moga tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini dan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, sebelum saya menamatkan kuliah saya, minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah jawapan yang diberikan. Moga Allah SWT mengampuni kita semua insya-Allah. Hadza billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.